Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dirahmati sekalian, kita bertemu buat pertama kalinya dalam satu ruangan khas yang dilakukan oleh IMR TV, iaitu bersempena dengan pemilihan UMNO yang kini rancak sedang berlaku dan pemilihan akan berlaku pada 19 hari bulan, 12 dan 19 hari bulan. Jadi para penonton yang dirahmati sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bahawa pemilihan UMNO ini merupakan pemilihan yang ditunggu-tunggu. Bukan saja pihak lawan menunggu, bukan saja pihak kawan menunggu, bahkan yang menunggu-nunggu ini bukan saja orang Malaysia, tetapi di peringkat antarabangsa. Pada ketika ini, kita mendatangkan dua orang penganalisis politik di negara ini yang banyak menulis, yang banyak memberikan pendapat dan pandangan. Di sebelah kanan saya ialah Profesor Datuk Dr. Muhammad Zainul Fitri Datuk Osman. Saya sebutkan tadi seorang penganalisa politik. Dan di sebelah kiri saya, rasanya sebagian daripada para penonton memang sudah mengenalinya, iaitu Profesor Datuk Seri Dr. Muhammad Fairuz Khairuddin. Jadi para penonton mati sekalian, saya nak mulakan daripada sebelah kanan saya ni. Sunnah ni sebelah kanan. Jadi saya nak mulakan sebelah kanan. Okey, tajuk kita ialah pemilihan UMNO, apa signifikannya? Saya nak respon dulu daripada Profesor tentang ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya ingin saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada IMR kerana menjemput saya. Secara globalnya, parti UMNO ini dilihat sebagai salah satu parti yang cukup lama memerintah sebuah negara. Dulu LDP di Jepun, kemudian Golkar di Indonesia, kemudian Parti Kongres di India, sekarang Parti UMNO di negara Malaysia. Yang dilihat sebagai satu parti yang signifikan dalam membuat dasar-dasar pembangunan negara selepas kemerdekaan, dan ada juga yang melihat bahawa bilakah parti UMNO ni nak mengudum dan kalah dalam pilihan raya. Terkaan-terkaan yang di luar negara Malaysia, terkaan-terkaan penganalisis luar negara mengatakan parti UMNO ini akan mengudum pada PRU 13. Malangnya terkaan mereka itu salah dan parti UMNO masih lagi utuh dan mantap memerintah negara Malaysia walaupun tidak mendapat 2/3. Jadi signifikannya adalah UMNO ini dilihat satu parti yang lama. Apabila lihat satu parti yang lama, sudah tentu ada perubahan-perubahan yang berlaku. Sama ada dari segi perseturuan pemerintahan ataupun dari segi pemilihan kepimpinan. Daripada tahun 2013, kalau kita lihat pada tahun-tahun 1957, 1946, UMNO ini sistem pemilihannya adalah mengikut tahunan, every year. Setiap tahun. Jadi orang-orang yang ingin menawarkan diri itu sudah tidak lagi menawarkan diri. Jadi mereka berganti-ganti. Siapa hari ni, tahun ni engkau, tahun ni besok akulah. Okay? Tetapi dia berubah pada tahun 1987. Kalau tak salah saya, apabila ada pertumbungan pemilihan antara pucuk pimpinan tertinggi antara Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad Sekantun, Dr. Mahathir Mohamad dengan Tengku Razali Hamzah. Bila perkara itu berlaku dan terharamnya UMNO, maka tertubuhnya UMNO baru, maka perlembagaan diubah dan pemilihan itu ditukar kepada 3 tahun sekali dan meletakkan kota. Tujuan asal meletakkan kota ini agar mempertahankan institusi kepimpinan dalam UMNO. Tetapi lama kelamaan pemilihan UMNO ini diperceritakan lagi, dianalisakan lagi, ditanya lagi oleh akar umbi. Mengapakah tidak akar umbi yang juga diberikan ruang dan peluang untuk memilih kepimpinan? Kenapa tidak? Dan tiap tahun persoalan ini keluar. Sehinggalah setelah Pak Lah meletakkan jawatan sebagai tidak bertanding mempertahankan jawatan Presiden UMNO dan menyerahkannya kepada Datuk Seri Najib. Datuk Seri Najib telah mengubah persepsi ini supaya UMNO ini dilihat signifikan dan diterima oleh semua ahli-ahli UMNO ataupun semua ahli-ahli UMNO dan juga rakyat UMNO.
bagi global, pandangan global, inilah satu anjakan paradigma yang sungguh signifikan. Pemilihan yang bertahun, pemilihan yang berkota, kemudian demokrasian UMNO itu dilahirkan semula kepada memberikan peluang dan ruang kepada ahli-ahli UMNO di bahagian dan cawangan untuk memilih kepimpinan. Datuk, kalau saya boleh pergi yang mencelah dekat situ, Datuk. Datuk mengatakan tadi bahawa signifikannya pemilihan UMNO ini ialah kerana umurnya. Maknanya antara parti yang lama dan berjaya terus memerintah negara ini daripada merdeka sampailah sekarang ni, rasanya dalam negara-negara dunia ni, Datuk, negara yang parti yang masih dapat memerintah sekian lamanya, saya rasa sama ada di Afrika, sama di Latin Amerika, sama ada negara-negara barat sekalipun, termasuk Asia, antara negara itu ialah Malaysia. Jadi maknanya kalau saya boleh transferkan tadi Datuk ada menyebutkan sebelum dia memulakan tadi, dia katakan tahniah kepada Presiden UMNO dan Timbalan Presiden UMNO. Jadi saya pun memikirkan apa agaknya tahniah tu, apa signifikannya tahniah tu kepada mereka yang sudah pun menang tanpa bertanding sebagai Presiden dan Timbalan Presiden. Pertama, mengulas soal signifikansi kepada kedudukan menangnya tanpa bertanding kedua-dua pucuk pimpinan UMNO, iaitu Yang Amat Perdana Menteri dan Yang Amat Timbalan Perdana Menteri, yang tentunya kita mengucapkan tahniah dan sebagai suatu tanda syukur bahawa dianya memperlihatkan suatu rupa wajah politik UMNO yang walaupun dalam suasana kita tahu amat hangat pemilihan dalam rangka perubahan struktural yang berlaku, ruang dibuka kepada bukan hanya 2,500 kalangan pemilih yang terbatas seperti sebelum ini, tapi kali ini dibuka luas kepada seluruh peringkat bahagian dan cawangan menentukan pucuk pimpinan tertinggi. Dalam suasana sedemikian, kita melihat masih hidup subur pertimbangan aulawiyat yang akhirnya menatijahkan kepada suasana Presiden dan Timbalan Presiden itu dikekalkan menang tanpa bertanding. Bagi saya, signifikan daripada peristiwa ini atau suasana ini ialah umumnya orang Melayu Islam di Malaysia mengambil ibrah, pengajaran besar daripada keputusan PRU 13 yang lalu. Dan dia melihatkan suatu rupa wajah baru dalam landscape politik negara, yang tentunya kita tahu ada setengah kalangan mengulas tentang soal Chinese Tsunami, ada setengah kalangan menyatakan tentang kesan gerakan pembangkang, ada setengah kalangan mengatakan cabaran transformasi UMNO. Bagi saya dari satu sudut yang boleh kita lihat dan kita persepsikan dalam konteks natijah keputusan itu ialah pemilih dalam UMNO itu, perwakilannya sendiri masih punya pertimbangan mengutamakan kekuatan parti melebihi semata-mata the exercise of democracy. Kerana ramai kalangan yang begitu terhimbau dengan sekiranya dibuka ruang untuk demokrasi, apalah kiranya segalanya dipertandingkan, mengapa perlu ada elemen mempertahankan itu dan ini. Tapi kita dapat melihat walaupun telah diberi kebebasan itu, telah diberikan hak itu untuk dipilih oleh grassroots, tapi alhamdulillah kita melihat natijahnya ialah keputusan yang telah berlaku. Presiden dikekalkan atas kerana pertimbangan bahawa keutamaan agenda Melayu dan tentunya agenda Islam melalui wadah Parti Keramat UMNO itu lebih diutamakan. Justru dikhawatiri sekiranya dipertandingkan Presiden dan Presiden akan berlaku kocakan-kocakan, pecahan yang akan mengakibatkan agenda menyantuni keperluan umat setelah menang PRU 13 itu tidak berjalan dengan baik. Datuk, tadi yang disebutkan pemilihan Presiden dan Timbalan Presiden berlaku tanpa bertanding dan telah diberikan rasionalnya lebih kurang oleh Datuk Seri tadi sebentar tadi. Tapi saya ada juga kalangan pengalisa politik mengatakan oleh kerana memang tak ada calon. Tak ada calon yang sesuai nak duduk kerusi Presiden dan tak ada calon yang sesuai untuk kerusi Timbalan Presiden itu. Maka menyebabkan tidak ada pertandingan. Walaupun dikatakan tadi sudah dibuka begitu luas untuk 146,500 orang diberikan hak demokrasi itu untuk memilih pemimpin nombor 1 dan pemimpin nombor 2. Datuk setuju tak setuju kerana tak ada calon, tak ada orang berkaliber, bertahap untuk duduk sebagai Presiden Timbalan Presiden? Saya tidak setuju. Tak setuju. Saya tak setuju. Saya rasa ramai pemimpin berkaliber
boleh menawarkan diri. Tetapi oleh kerana kepentingan ummah itu lebih penting, memantapkan kepimpinan atasan itu lebih penting daripada meneruskan kepentingan diri sendiri untuk mengejar jawatan, maka perkara perebutan kuasa itu tak berlaku. Dalam UMNO ni dia agak signifikan, ya, dia parti yang signifikan. Apabila ada satu pemimpin dan pemimpin pertama dan pemimpin nombor 1 dan nombor 2 itu telah bersepakat dan bermuafakat untuk meneruskan agenda Melayu di Islam di negara ini, maka pemimpin-pemimpin bawahan yang lain itu akan menuruti tentang wadah yang nak dibawa oleh mereka. Tidak ada pertumbungan kecuali ada pertumbungan ideologi yang agak besar dan ketara. Pertumbungan kepimpinan ideologi dari sudut dasar, dari sudut pemerintahan, dari sudut mungkin penindasan kepada ahli-ahli UMNO atau penindasan kepada rakyat secara terang-terangan, itu mungkin ada pertumbungan yang agak besar yang seperti berlaku 1987. Tetapi kesinambungan kepimpinan dalam UMNO ini telah diterjemahkan dengan tidak adanya pertembungan besar-besaran, tidak ada perubatan jawatan yang besar-besar. Jadi saya rasa tidak ada pemimpin yang layak, saya tidak setuju. Ya, ramai pemimpin yang layak juga, tetapi dalam banyak kelayakan yang ada, kedua-dua pemimpin yang atas tu lebih layak daripada yang lain-lain. Okey, ya, kita sebut tadi kelayakan presiden dan timbalan presiden yang bagi profesor tadi mengatakan ya, dia tidak setuju, maknanya bukan tidak ada calon untuk itu, tetapi lebih kepada kepentingan negara, kepentingan rakyat dan kepentingan menentukan bahawa survival keberterusan pemerintahan yang ada sekarang ini mungkin di kalangan orang UMNO sendiri mengatakan dua orang inilah yang boleh sekarang ini diharapkan untuk terus duduk di tampuk pemerintahan itu. Saya nak pergi yang berikutnya sebelum kita pergi ke commercial break Datuk ya. Okey, kita dapati ya, semua parti di Malaysia ni, parti yang besar, parti yang kecil ya, sama ada DAP-nya, PKR-nya, PAS-nya dan parti-parti yang lainnya, MCA, MIC dan sebagainya. Mereka pun mengadakan perhimpunan tahunan, pemilihan mengikutlah fasa-fasa pemilihan masing-masing parti, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun dan sebagainya. Tetapi biasanya dia punya kata enthusiasm, dia punya kegairahan itu nampaknya masih juga kepada UMNO. Walaupun kita dapati di parti-parti yang lain dengan pemimpin-pemimpin yang juga gah ya, tarafnya gah dan kebolehan mereka pun gah, tapi tak dapat menyaingi populariti tentang peristiwa tentang pemilihan ini. Agaknya di mana, apa sebabnya sehingga sedemikian rupa sejak dah ber-20-30 tahun yang lalu sampai sekarang? Terima kasih Datuk. Saya melihat dalam suasana Nusantara, justru UMNO itu begitu dekat dengan tanah Melayu. Keberadaan UMNO, kewujudan UMNO itu tidak boleh dicerai tanggal dengan kedaulatan tanah berdaulat ini. Cerai tanggal tu. Ayat pertama Justru kita melihat walaupun wujudnya pelbagai parti baru dengan gahnya pimpinannya, dengan sifat internasionalnya pemimpin mereka itu, dan dituduh pula setengah kalangan pemimpin UMNO ini kononnya bersifat lokal, tidak internasional, tapi masih kita melihat bila bersidangnya UMNO punya kedaulatannya tersendiri, sebab kewujudan parti keramat ini ditandai dengan nahdah, kebangkitan perjuangan yang asasnya kepada Islam dan Melayu. Dan apabila itu digerakkan secara betul, dan saya amat yakin dalam seramai itu yang berhimpun, yang menjadi perwakilan, majoritinya di dalam jiwa mereka amat kuat terpasak azimat kukuh perjuangan bahawa mereka berada di dewan itu, mereka memenuhi dewan perhimpunan UMNO itu adalah untuk melihat Islam dan Melayu terbilang dan gagah di tanah berdaulat ini. Justru itu antara sebab utama mengapa UMNO masih lagi dilihat sebagai suatu yang menjadi pilihan untuk diikuti pemilihan dan persidangannya. Okey, para penonton yang hormati sekalian, kita akan pergi kepada peringkat yang berikutnya. Kita berhenti sebentar, berehat sebentar
sebelum kita pergi kepada periode berikutnya. Apapun, dari peringkat pusingan yang pertama ni, saya melihat kedua-dua profesor kita, pakar-pakar penganalisis politik ini telah pun memberikan gambaran kepada kita tentang betapa signifikan, besarnya artinya pemilihan UMNO yang akan berlaku pada 12 dan 19 bulan Oktober yang akan datang ini. Kita berehat sebentar. Akademi Keluarga Bahagia Malaysia. Ibu-ibu dan ayahlah yang mengasuhkan. Para penonton dan hadirin sekalian, kita sambung perbincangan kita dalam Telagah. Ruangan ini kita panggil Telagah sebab kita membebaskan kedua-dua ahli panel untuk memberikan pendapat bersetuju, tidak bersetuju dan sebagainya dalam satu suasana insya-Allah secara positif kita bertelagah untuk mencari kebenaran. Dan tuan-tuan sebagai para penonton bolehlah menilai idea-idea yang dikemukakan, sama ada hujah-hujah, bantahan-bantahan hujah dan sebagainya. Ini adalah merupakan idea ataupun sesi sumbang saran yang tuan-tuan pun boleh berfikir sama dan kemungkinan boleh meng-email kami apa juga yang tuan-tuan risau, apa juga pandangan-pandangan yang nak diberikan berikutan perbincangan yang sedang diadakan ini. Saya nak pergi kepada Profesor Datuk Seri Fairuz tentang keputusan PRU yang ke-13. Profesor menyebutkan tadi, keputusan PRU ke-13 ini memang tidak memperangsangkan. Walaupun masih UMNO dan yang jadi parti utama masih nampaknya dapat mengekalkan kuasa dan UMNO pun ada sikit pertambahan kerusi walaupun sudah hilang sejak dua penggal berturut-turut sudah hilang 2/3 majoriti. Yang saya rasa kehilangan 2/3 majoriti ini dalam sistem kita merupakan satu benda yang agak sukar untuk diterima oleh seseorang, terutamanya mereka yang mengerti apa arti 2/3 majoriti itu. Tapi saya nak sebutkan, dan dikatakan, banyak penulis mengatakan ini adalah disebabkan oleh kerana UMNO tidak mampu sebenarnya untuk menterjemahkan kehendak rakyat, hati budi rakyat, terutamanya orang Islam, orang Melayu yang menjadi penyokong utama kepada UMNO Barisan Nasional itu, dengan tidak dapat menunaikan kehendak inti hati mereka, intipati jiwa mereka, maka sokongan rakyat kepada mereka kita dapatilah apa yang berlaku pada PRU ke-13. Jadi apa signifikannya barisan kepimpinan yang baru nanti yang dinakodakan oleh Datuk Seri Najib dan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Apa signifikannya barisan pimpinan yang baru ini untuk pergi kepada rakyat, terutama dalam pilihan raya ke-14 nanti, untuk menyongsong satu kemenangan sesungguhnya untuk menentukan tradisi yang pernah tercatat sekian lamanya 2/3 majoriti kemenangan UMNO Barisan Nasional itu. Benar. Terima kasih Datuk. Saya kira yang paling penting dalam soal apabila kita membincangkan secara khusus signifikan pemilihan kali ini dengan keputusan pada 13 yang sudah, kita melihat di kerusi naib presiden ditandingi oleh 6 tokoh-tokoh yang bukan kecil.
Dan di peringkat itu dianya akan bakal menentukan corak dan cara gaya kehadapan UMNO dan Barisan Nasional itu sendiri. Justru keputusan pemilih perwakilan dalam menentukan siapa the best three yang bakal menjawat kerusi naib presiden itu akan bakal memberikan suatu bacaan baru terhadap kesiapsiagaan dan kesediaan UMNO untuk menongkah arus melalui cabaran PRU 14 nanti. Justru saya ingin menyatakan di sini betapa pentingnya pemilihan 3 orang naib presiden ini mesti ditentukan oleh kalangan yang berani, yang punyai kekuatan syakhsiah, yang punyai kejelasan idealism untuk menjulang kepentingan Islam dan Melayu dan membela kepentingan rakyat terbanyak. Kita tahu keputusan PRU 13 itu memperlihatkan betapa tidak berjaya menguasai 2/3. Tetapi jika dilihat dari sudut UMNO itu, peningkatan kerusi UMNO sebelum ini 76 kursi lebih kurang, dan keputusan PRU 13 memperlihatkan kenaikan 88 kursi parlimen. Itu menunjukkan dalam keadaan Barisan Nasional dihinggapi dengan sindrom malapnya populariti. Tetapi UMNO menjuarai hati rakyat dari sudut kursi parlimen. Ini menunjukkan base Melayu Islam ataupun base umat Islam yang concern kepada kepentingan Islam telah membuat keputusan yang akhirnya diterjemahkan dengan kenaikan ataupun bertambahnya kursi parlimen UMNO itu. Namun sekiranya kita bagi saya habis satu poin. Jika sekiranya kita melihat dari sudut Barisan Nasional, apa yang dikatakan malapnya performance Barisan Nasional, ianya punya bacaan-bacaan dari sudut prestasi parti komponen juga, tidak semata-mata UMNO. Walaupun kita tahu ada beberapa sosok-sosok yang mungkin dipertikaikan kemampuan mereka, akhirnya UMNO hadir ke dalam pilihan raya dengan komponen Barisan Nasionalnya. Begitu juga Pakatan. Tetapi beza dengan Pakatan walaupun digunakan Pakatan Rakyat, tapi mereka menggunakan platform parti secara tersendiri untuk tampil kepada rakyat. Ini cabaran Barisan Nasional yang perlu digarap dengan bijaksana oleh kepimpinan yang baru. Kita tahu cara gaya Tun Sri Najib Tun Razak, kita tahu cara gaya timbalan Presiden Rasim Muhyiddin, dan sekarang ini positioning naib Presiden 3 itu akan menentukan the final mold of the new approach dalam konteks mengangkat semula atau meletakkan semula Barisan Nasional itu sebagai satu parti di hati rakyat. Ini cabaran yang tidak mudah. Saya nampak doktor. Nanti doktor akan interject, mungkin ada benda-benda baru. Tetapi apa yang saya nak sebutkan tadi, bagi Datuk Seri, dia mengatakan bahawa tiga naib presiden ini adalah boleh dikatakan merupakan inti-inti, essence kepada membawa kekuatan kepada UMNO, terutamanya sama ada menghadapi pilihan raya umum yang ke-14 akan datang ataupun untuk survival UMNO itu sendiri. Dan agaknya dalam konteks ini Profesor bersetuju tak mengatakan bahawa tiga-tiga naib presiden itu, siapa juga yang dilantik, ada 6 orang calon itu, 6 orang calon, muka lama pun ada, muka baru pun ada, untuk memegang jawatan naib presiden. Tetapi persoalannya, setujukah doktor bahawa tiga-tiga orang ini dianggap sebagai kaki tangan yang paling penting untuk menentukan perjalanan UMNO dalam dekad-dekad yang akan datang? Doktor? 3 orang tu siapa? 3 orang tu siapa? Antara yang 6. Itu persoalannya sekarang. UMNO mesti dilihat sebagai satu parti yang muda. Kemudaan UMNO ni harus dilahirkan. Sebab urban voters meningkat. Pengundi-pengundi pinggiran kota meningkat. Pengundi-pengundi muda saluran 3, 4, 5, 6 meningkat. Apabila UMNO itu diwakili oleh orang-orang yang tidak mempunyai hubung kait kepada cita rasa pengundi-pengundi muda, maka UMNO akan ditolak oleh pengundi-pengundi muda. Jadi 3 orang ni siapa? Soalan saya. Dr. Mahathir kata UMNO ni tua menanti mati. Apa makna tua menanti mati? Adakah orang-orang yang sepatutnya mengundurkan diri tidak mengundurkan diri? Ataupun parti itu memang dah tua sangat? Jadi memudakan UMNO ini atau meremajakan UMNO ini penting. Muda tidak semestinya age.
Muda must be on knowledge. Muda must be on the action taken. Muda must be on ideology. Muda must be on the things, activity yang you nak buat dan nak terjemahkan kepada rakyat. Bagaimanakah yang perkara ini nak dilakukan? 3 ni siapa dalam 6 yang ada? Jadi bagi saya, pandangan saya, UMNO harus berani membuat keputusan. Saya setuju dengan Datuk Seri, kerana yang berada di situ adalah orang yang berani. Berani menterjemahkan kepentingan Islam Melayu dan tanah air. Kalau tak berani nak cakap tentang Islam, tak berani cakap tentang Melayu, saya rasa dia tidak layak memegang jawatan naib presiden. Secara terbuka. Orang yang berani ni mesti berani bercakap secara terbuka. Kalau nak simpan-simpan, asyik bagi amaran, maka kita menghadapi masalah dalam mengatasi permasalahan rakyat. Jadi kalau umat Melayu sekarang memberi peluang kepada UMNO untuk memerintah, kemenangan UMNO adalah kerana umat Melayu memberi peluang. Itu. Jangan dikhianati peluang yang ada. Orang yang membuat pemilihan nanti diminta untuk berfikir secara matang dalam menentukan kepimpinan. Jangan guna papan-papan yang diberikan. Sebab papan-papan yang diberikan nanti, cai-cai yang diberikan itu tidak mungkin boleh menjamin kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, terutama umat Melayu dan Islam negara ini. Jadi gunakan pemikiran. Tak boleh buat keputusan. Buat sembahyang istikharah. Buat sendiri nombor yang ada. InsyaAllah Allah Ta'ala akan berikan petunjuk. Okey, Datuk, ini menarik. Ya. Menarik. Kalau ikut tadi Profesor tadi, Ilham mengatakan bahawa siapa dia daripada ke-6 itu kemungkinannya siapa yang dapat memikat hati. Kalau kita tengok sekarang dia punya profiling orang-orang UMNO, ahli-ahli UMNO yang jumlahnya 3.6 juta barangkali orang itu, kita dapati golongan muda di bawah 45 tahun itu rasanya sekarang ni sudah hampir majoriti daripada kumpulan itu. Sudah tentulah aspirasinya aspirasi muda. So dalam keremajan, saya nak sebut keremajan. Tadi ambil ni. Remaja ni tak semestinya age. Not necessarily you kata remaja itu by age. Dan remaja dikatakan ialah dari segi pemikirannya, dari segi attitude-nya, dari segi kemahirannya, dari segi kemampuannya untuk menerajui sebuah parti unggul seperti UMNO itu. Nanti macam mana? Doktor Datuk Seri setuju tak bahawa bila kita cerita kemeremajakan UMNO, not necessarily orang tua diketepikan. Kalau tua berfikiran remaja dalam konteks yang kita cakap, tapi kalau remaja fikiran tua, lapuk pun tak guna tak? Ya. Doktor tak masuk dalam kumpulan tu. Alhamdulillah. Terima kasih kerana saya nak melihat di sudut ini. Ya, kita boleh saja menggunakan pelbagai istilah dan merujuk kepada definisi-definisi yang pelbagai. Namun jika kita sorot dalam konteks Islam, bila disebutkan syabab itu, walaupun ianya di sudut bahasanya akan merujuk kepada tanda aras umur yang menentukan siapa yang tua, siapa yang muda, siapa yang remaja, tetapi yang diutamakan dalam konteks nahdah, kebangkitan Islam sejak awal zamannya, ianya lebih menumpu kepada istilah muda itu kepada kesegaran nilai juang yang ditandai dengan keilmuan yang ampuh dan yang lebih penting, kematangan dalam tindakan. Kita tidak mahu penafsiran dilakukan bila diistilahkan remaja atau muda itu dengan tindakan-tindakan yang bobrok atau tindakan-tindakan yang tidak bijaksana semata-mata kerana remajanya ia, mudanya ia, langgar sahaja segalanya dengan sesuka hati, itu menunjukkan hilangnya adab. Ini indahnya bila kita lihat segala polemik atau segala persoalan dalam hidup kita ini dalam konteks persepsi Islam. Dia akan menyuntik semangat baru yang jelas ke mana arah tuju kita nak bawa. Justru saya sebut awal tadi, penentuan 3 naib presiden ini bahkan menentukan cara gaya parti itu dioperasikan. Karena ketika 3 naib presiden ini akan diberikan mandat mengawal selia operasi teras dan penting UMNO itu. Walaupun kita tahu adanya sahabat pemuda, wanita dan puteri yang akan membantu mendukung aspirasi perjuangan
Namun kesemua ini akan digerakkan melalui idealism yang bakal diterjemahkan oleh 3 anak presiden tadi, kerana mereka ini membawa ataupun dalam erti kata lain facilitating pengarahan daripada peringkat pucuk pimpinan. Dan ini penting untuk ditentukan. Saya lebih condong untuk menyatakan kita tidak perlu sangat nak pertikai soal nama orang itu atau siapa. Tapi yang penting cirinya perlu diberikan supaya pemilih jelas memilih untuk buat pilihan berdasarkan ciri apa. Dan kita nak ulang di sini bahawa dalam konteks Malaysia, salah jika sekiranya nak diistilahkan pembelaan kepada agenda Islam dan Melayu, ini dikatakan chauvinis. Ini dituduh sebagai perkauman. Itu satu pentafsiran yang amat tidak tepat sama sekali. Kita melihat ruang lingkup Malaysia ini, Nusantara ini, dalam konteks adil, al-adalah itu meletakkan sesuatu pada tempat yang berhak. Adil bermaksud dalam soal tanah Melayu ini adalah membela kepentingan Islam yang sekian lama datangnya Islam itu mengangkat maruah umat teras Nusantara ini yang namanya Melayu. Tidak kira Melayunya Melayu apa, tapi Melayu. Sebelum itu paganism dan lain-lain yang menjadikan mereka ni hamba, datang Islam mengangkat hurriyah, kebebasan perambaan itu yang akhirnya melahirkan empire-empire besar. Contohnya persoalan Melaka yang dihormati dunia. Bila dibawa ke persoalan UMNO merupakan mata rantai yang sekarang ini menentukan hala tuju kebangkitan Nusantara dan kekuatan umat ini. Dato', saya nak interject dekat tadi saya suka frasa yang Datuk Seri gunakan. Remaja artinya kesegaran nilai juang. Kesegaran nilai juang. Yang dirisaukan oleh rakyat, orang Melayu terutamanya, orang Islam terutamanya, nilai juang yang bagaimana? Kalau nilai juang yang nak membawa UMNO kepada nilai liberalisme, menjawab UMNO kepada nilai-nilai LGBT, menghalalkan LGBT, ataupun menegakkan hak asasi dalam tafsiran orang barat nak dibawa ke Malaysia ini, saya rasa ini yang nervous. Sebahagian daripada ahli-ahli UMNO, tak kisahlah daripada cawangan ke, bahagian ke, sampai ke negeri, nervous sekarang ini. Kalau pimpinan yang akan dipilih nanti membawa Malaysia kepada situasi yang sedemikian. Apa ulasan Doktor tentang itu? Pertama, saya nak beritahu bahawa semua ahli UMNO kena faham 3 fasa utama UMNO. Wujudan UMNO tersebut. Fasa pertama, asal-usul. Di manakah asal-usul UMNO? Di manakah asal-usul kita? So kita adalah tanda pada Allah Subhanahu Taala. Allah Taala telah mencipta kita bagi Adam dan Hawa. Permulaannya asal-usul kita tahu. Begitu juga dengan UMNO, asal-usulnya adalah daripada Allah Subhanahu Taala. Allah yang menterjemahkan supaya wujudnya parti sedemikian rupa. Nombor 2, nama. Namanya cantik. Pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu. Di orang putih kan jadi UMNO. Fasa ketiga, agamanya. Apakah agama UMNO? Agama UMNO adalah Islam. Fasa 3.3 menerangkan bahawa UMNO harus menegakkan, mengembangkan dan mempertahankan Islam. 3 fasa yang penting dalam UMNO. Ya. Tadi nilai juang yang disebutkan oleh Datuk Seri ini, apa juga nilai juang baru, nilai juang muda, nilai juang yang akan menerajui Malaysia, UMNO dalam masa 10-20 tahun akan datang harus berteraskan kepada fasa 3.3, iaitu berteraskan dengan nilai-nilai Islam. Ia penting kerana nilai-nilai Islam ini sedang menjadi satu ikutan orang muda. Kalau kita lihat, ramai orang muda pergi sembahyang tarawih, pergi buat iktikaf di masjid di bulan Ramadan, pergi mendengar ceramah-ceramah agama, pergi melihat konsert-konsert Islam. Orang-orang muda. Bermakna kebangkitan kesedaran Islam itu meningkat di kalangan orang muda. Jadi UMNO ini nak diremajakan ke mana? UMNO ini nak dijuangkan, nilai juangnya apa? Saya setuju. Kita tidak boleh memilih orang yang terlalu liberal. Kita tidak boleh memilih orang yang menyokong kepada hak asasi manusia terhadap melakukan apa saja boleh. Jika ada pemimpin-pemimpin UMNO dalam
kalangan kepimpinan sekarang ini ada, maka orang-orang itu harus diubah, ditukar dan mewujudkan satu fikrah Islam yang lebih kental dan mantap. Ini penting kerana orang-orang Melayu di luar sana sedang melihat ke manakah UMNO ini hendak dibawa. Okey. Para penonton dan hadirin sekalian, dalam telagah yang pertama ini, kalau saya boleh simpulkan, kita telah menyentuh mengenai betapa signifikannya pemilihan UMNO yang pencalonannya sudah berlaku pada 21 hari bulan yang lalu dan pemilihannya akan berlaku pada 12 dan 19 hari bulan. Yang kedua kita sama-sama bersetuju tadi bahawa pemilihan UMNO kali ini sangat penting untuk bangsa Melayu, sangat penting untuk Islam, Islam di atasnya, sangat penting untuk Islam, sangat penting untuk bangsa Melayu dan sangat penting untuk kesegaran, keberlangsungan sebuah negeri, sebuah negara namanya Malaysia. Yang ketiga yang kita sebutkan tadi ialah tim presiden dan timbalan presiden bagi orang UMNO yang ada sekarang ini mesti dikekalkan dan patut dikekalkan kerana mempunyai potensi untuk terus memimpin dengan cara gaya kepimpinan yang mungkin dapat diterima terus oleh orang UMNO menyebabkan presiden timbalan presiden tidak dicabar. Yang keempat, tadi kita mengatakan bahawa naib presiden, iaitu 3 orang naib presiden yang akan dipilih daripada 6 orang calon itu seharusnya merupakan orang-orang yang patut memberikan sumbangan tenaga, sumbangan pemikiran, sumbangan kekuatan lahiriah, sumbangan kekuatan dalam dan luaran untuk menentukan bahawa UMNO sentiasa berada, diletakkan sebagai parti yang sentiasa berada di hadapan. Dan kita juga sebut tadi bahawa pemimpin-pemimpin yang ada ini ataupun rakyat ataupun orang-orang UMNO daripada 191 bahagian ini sedang melihat sebenarnya untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin yang faham intisari cita rasa orang-orang Islam dan orang-orang Melayu di Malaysia ini. Maka mereka tidak setuju dengan liberalisme, tidak setuju dengan hak asasi yang tidak mempunyai limit dan sebagainya, sebagaimana tafsiran orang barat. Dan oleh kerana itu para penonton dan penonton kita dapati bahawa pemilihan UMNO kali ini adalah merupakan satu pemilihan yang sangat besar artinya. Kepada saudara para penonton, kepada kami yang sedang berdiskusi ini dan kepada siapa saja, pemilihan UMNO ini mungkin menentukan nanti tentang jatuh bangunnya, tentang gelap terangnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala tentang bumi yang namanya Malaysia, bumi tercinta ini. Cukup setakat itu. Terima kasih kepada Profesor, terima kasih kepada Datuk Seri dan terima kasih kepada para penonton yang mati Islam. Jangan lupa kita akan berterusan bersiaran bersama dengan saudara dalam program khas namanya Telagah, berseselari, bersesuaian dengan pemilihan UMNO yang akan berlaku pada 12 dan 19 hari bulan Oktober yang akan datang ini. Kita akan terus bersiaran, telagah satunya, telagah duanya, telagah tiganya, telagah empatnya. Yang pentingnya saudara, insya-Allah saudara boleh bertelagah dalam hal politik, tetapi pastikan hati sanubari jiwa kita tetap bersatu di antara kita untuk menentukan Islam, untuk menentukan masyarakat Islam, orang Melayu di Malaysia ini insya-Allah terus aman, damai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.